masalah kabilah atau masalah nasab ataupun masalah keluarga yang pada hakikatnya nasab dan kekeluargaan memiliki tempat tersendiri yang dilindungi oleh syarak, yang dipelihara oleh syarak. Bukankah di antara maqasid syariah yang 5, syariat Nabi ini bila disimpulkan kontennya itu ada 5. Yang pertama, akidah atau agama. Yang kedua adalah harta. Yang ketiga, akal. Yang keempat, nyawa. Yang kelima, marwah atau nasab. Marwah ataupun nasab bahagian daripada yang dilindungi di dalam agama. Sehingga seseorang bila menafikan nasab orang lain, maka dia akan termasuk qadhaf yang disebat 80 kali seperti Allah sebutkan dalam Quran. Sama juga orang yang mendakwa bernasabkan dengan yang bukan bapaknya, maka dia termasuk daripada golongan orang yang dilaknat. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Orang yang menasabkan kepada bukan bapaknya, maka dia dilaknat. Orang yang menafikan nasab orang, maka dia termasuk daripada orang yang qadhaf yang disebat. Jadi dalam hal ini la ifrat wala tafrid. Bukanlah kita berhak untuk menafikan nasab orang jika tidak mengetahui, dan tidaklah kita boleh menggunakan keluarga dan nasab untuk menipu kepada orang lain, seperti mana juga ayat yang menjelaskan larangan menipu kepada orang dengan menggunakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan sebenarnya bertujuan untuk memberikan hidayah kepada umat manusia. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diceritakan tentang bagaimana kehormatan nasab yang dikategorikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahagian daripada orang yang menafikan nasab orang adalah termasuk orang yang menikam nasab orang lain, bahagian daripada dosa besar, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah di dalam Al-Quranul Karim. Daripada penjagaan nasab yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa itu kebiasaan nasab itu adalah kembali kepada ayah. Tapi dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Isa disebutkan nasabnya supaya kita paham bahwasanya nasab ini satu kehormatan. Sehingga Nabi Isa walaupun tidak punya ayah, tidak hanya dikatakan Isa saja, tapi Isa bin Maryam. Nasabnya dikembalikan kepada ibunya supaya tetap mempunyai kemuliaan dengan dia bernasab. Siapapun manusia yang mempunyai nasab dengan ayahnya dan juga atuknya, maka dia terpelihara pada nasabnya, dan tak ada sesiapa yang berhak untuk menikam nasab orang lain dengan menafikan jika tidak ada sebab ataupun bukti yang kokoh. Karena penafian nasab akan terkait kepada banyak masalah hukum hakam yang akan terjejas disebabkan oleh kerana masalah penafian kepada nasab.